Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla li'ibadihi at-tayyibat wa harrama 'alaihim al-khaba'itha wal munkarat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul ardi was samawati. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyul huda wal karamat. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, hati berpesan kepada diri khatib juga kepada seluruh jemaah yang hadir pada hari ini. Marilah sama-sama kita mantapkan dan tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Moga-moga matinya kita nanti tergolong di dalam golongan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum hati mulakan bicara, seperti biasa juga hati ingatkan, marilah sama-sama kita tinggalkan sebentar perkara-perkara dunia. Tumpukan perhatian kita kepada khutbah yang akan dibaca. Moga pulangnya kita nanti dapat kita ceritakan, dapat kita kongsikan dengan adik keluarga kita yang ada di rumah apa pengajaran yang dapat kita ambil pada khutbah pada hari ini. Hari ini khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk Cikadun. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, kalau di zaman dahulu kita diancam dengan ancaman penjajah, namun kini kita diancam pula dengan satu penyakit yang mampu mengancam masyarakat, yaitu ketagihan cikadun. Apa dia cikadun itu? Cikadun adalah bahasa anak muda yang diolah daripada dadah. Anak muda memanggil dadah sebagai cikadun. Penggunaan dadah dalam dos yang berlebihan dapat merosakkan dan membinasakan sehingga boleh membawa maut. Jikalau kita melihat kepada statistik yang dikeluarkan oleh agensi anti dadah kebangsaan AADK pada tahun 2022, seramai 129,092 orang rakyat Malaysia terlibat dengan dadah. Daripada jumlah 129,000 itu, 5,431-nya adalah golongan wanita dan lain-lainnya itu adalah golongan lelaki. Ayat-ayat hadirin jemaah yang dirahmati Allah, di dalam jumlah 129,000 itu 80,2% adalah golongan di kalangan kaum Melayu yang mengambil dadah. Ini amat-amatlah membimbangkan kita. Cuba kita bayangkan apa yang akan terjadi jika perkara ini dibiarkan. Bagaimana generasi waktu ini akan membangunkan negara di masa hadapan? Kemanakah haluan untuk mencorakkan negara? Marilah sama-sama kita fikir jalan dan cara untuk kita menghalang anak-anak kita, kaum kerabat kita, orang terdekat kita daripada terlibat dengan gejala dadah. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, ulama mengkiaskan hukum dadah atau kita panggil ia sebagai illah dengan firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima ila akhir al-ayat. Shadaqallahul azim. Para ulama bila mereka membaca dan menentukan hukum dadah ini, mereka mengambil kira ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mana Allah menyebutkan, maka mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang arak dan judi. Katakanlah pada kedua-duanya terdapat dosa besar. Dadah yang masyhur, yang terkenal di kalangan kita adalah dadah jenis syabu, atau dipanggil juga dengan ais atau batu. Tahukah jemaah berapa ringgit satu tiup ais atau batu itu?
harganya RM30. Sama ada dihidu dengan hidung, atau ditusuk menggunakan jarum, atau dihisap untuk seronok-seronok untuk berkhayal. Mungkin inilah sebab yang menjadi tarikan sebahagian remaja untuk kita mencuba sesuatu yang baru. Perkara ini merupakan tingkat pertama bagi sesuatu ketagihan dada. Selain mencuba, berbagai alasan turut diberikan. Antaranya adalah untuk bekerja sehingga lewat malam supaya berjaga, supaya dapat memberikan tenaga dan menambah kekuatan fizikal apabila sibuk dengan banyak kerja dan urusan. Ini semua hanya alasan sahaja dan ini tidak dibenarkan oleh syarak. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dadah bukan sahaja membawa kesan kepada diri penghisap sahaja, malah ia juga memberi kesan kepada keluarga dan masyarakat, bahkan juga kepada negara. Orang itu kalau dia isap dadah, dia akan tidak mahu bersosial dengan orang lain, maka orang ini ada kesan pada dirinya. Jika dalam kesan masyarakat kita lihat berapa banyak kes, antaranya 2 tahun yang lalu, bagaimana seorang anak sanggup mengelar leher seorang ibu hanya kerana tidak dapat duit untuk membeli dadah. Hadirin yang dirahmati Allah, jika kita lihat kepada kos untuk kita merawat orang yang ketagihan dada, kos makan sahaja sehari mengambil kira RM40 untuk seorang. Bagaimana dengan ribuan orang yang hari-harinya harus terjebak dengan dadah? Berapa banyak negara perlu keluarkan duit hanya untuk merawat mereka yang terjebak dengan ketagihan dadah. Maka ayah-ayah yang dirahmati Allah hadirin, dadah ini bukan hanya soal peribadi. Dadah ini soal kita, soal agama dan juga soal negara. Hadirin yang dirahmati Allah, antara inti yang boleh kita ambil daripada khutbah pada hari ini, jika kita terlihat ada orang yang mengambil dadah dan kita tahu tempat-tempat yang dijadikan pot untuk mengambil dadah, laporkanlah kepada pihak berkuasa, ketua kampung, ahli qarya, semuanya bertanggungjawab untuk sama-sama kita membantras dan mengeluarkan dadah daripada negara kita ini. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dalam ayat ini mafhumnya Allah memberitahu kepada kita supaya kita tidak menggunakan tangan kita melakukan kebinasaan bukan sahaja untuk diri kita tapi juga untuk orang lain. Kalaulah untuk diri kita pun kita tak boleh buat benda yang binasakan diri, apatah lagi kita buat binasa kepada orang yang lain. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه يا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.